Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, InsyaAllah pada episod kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan nuzul Al-Quran, sebenar peristiwa nuzul Al-Quran di bulan Ramadan ini, dan kita mengambil kesempatan untuk mengupas berkaitan dengan topik iaitu nuzul Al-Quran. Dan terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nik Omar, Nik Abdul Aziz yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan Ustaz, insyaAllah. Bagaimana untuk persediaan Ramadan? Saya rasa mudah-mudahan sempurna semuanya insyaAllah. InsyaAllah. Baik, untuk itu Ustaz, kita dapat lihat bahawa dalam bulan Ramadan ini ada yang menyebut bahawa bulan ini adalah bulan Al-Quran, dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran dan sebagainya. Kerana apa? Terdapat peristiwa di bulan Ramadan ini adalah nuzulul Quran, iaitu penurunan Al-Quran itu. Dan sudah pasti Al-Quran ini merupakan panduan dalam kehidupan kita yang menjadi tetap, iaitu kita tidak boleh lari daripada kita merujuk Al-Quran sebagai rujukan kita. Bahkan para ulama sekalipun jika ingin menyusun sesuatu hukum dan sebagainya, mesti akan merujuk kepada Al-Quran dan seterusnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' dan juga qiyas. Itu daripada segi sudut fiqahnya Ustaz. Dan untuk itu di bulan Ramadan ini, di dalam kita menghadapi bulan Ramadan dan terdapatnya juga adalah peristiwa nuzulul Quran ini, mungkin Ustaz boleh hurai kepada kami dan sidang penonton sekalian, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran ini Ustaz? Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator. Tajuk kita masih lagi berkaitan dengan Ramadan, dan tentunya apabila kita sebut Ramadan, dia berkait rapat dengan Al-Quran. Ini berdasar kepada antaranya ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masyhurnya, mulianya Ramadan, dan sebenarnya keseluruhan kehidupan kita ni kerana dia berkait dengan Al-Quran. Sehingga nuzul Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran ni menjadi satu peristiwa yang agung, yang besar, sehingga Allah Ta'ala pilih satu malam, dipanggil malam Al-Qadar, sebagaimana ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni pada malam yang begitu mulia, begitu agung, yang kita panggil malam Al-Qadar. Jadi kita tahu turunnya Al-Quran ni kita panggil jumlatan wahidah, ulama sebut. Jumlah kita panggil Al-Quran sebutir tu, yang lengkap, yang kita panggil mashaf tu, turun sekaligus daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia ini. Itu di sudut peristiwanya. Bila turun pada bulan Ramadan, pada malam Al-Qadar. Kemudian daripada Baitul Izzah turunnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil munajjaman ataupun mufarraqan, secara bertahap-tahap, secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Sepanjang Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Itu antara faktor penurunan ini menjadi faktor utama untuk kita beri perhatian terhadap Al-Quran ini. Kerana Al-Quran disebut antaranya mau'izah. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Antaranya Al-Quran ni dia merupakan mau'izah. Dia merupakan pengajaran, nasihat kepada kita semua yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran juga merupakan syifa. Dia penawar kepada hati kita, maknanya kepada kehidupan kita, kepada segala penyakit zahir dan batin kita sebenarnya. Dalam masa sama, Quran juga merupakan hudan. Dia merupakan hidayah. Dia merupakan panduan kehidupan, dan dia juga merupakan rahmat daripada Allah kepada orang beriman, kepada orang mukmin. Sebab itulah dikaitkan berpuasa di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran dia merupakan rahmat Allah kepada orang yang beriman. Sebab itulah kefarduan berpuasa ni dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang beriman kepada Allah. Bukan kerana bangsanya, bukan kerana warna kulitnya, bukan kerana intimat dia kepada kelompok tertentu, tetapi yang penting adalah jiwa dia, sifat dia, sikap dia, muasafat kita panggil, melayakkan diri dia untuk digelar seorang Muslim, seorang mukmin. Dan ini yang sebenarnya kita kena ambil perhatian. Dan dia berkait dengan yang biasa kita dengar mau'izah daripada khatib Jumaat, apabila sebut ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat lighadin. Maknanya kalau kita seorang yang bertakwa, antara ciri yang perlu ada pada kita ialah kita fikir apa persiapan kita untuk kehidupan akhirat. Jadi persiapan tu antaranya kita boleh ambil bekalanya di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Ramadan antaranya bulan Al-Quran yang kita sebut tadi. Masya Allah. Jadi sidang penonton sekalian, daripada apa yang dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz ini dapat kita simpulkan bahawa nuzul Al-Quran ini adalah peristiwa penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, iaitu di dunia ini, dan yang mana ia diperingkat-peringkatkan selama 23 tahun, 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi ini merupakan satu peristiwa agung yang mana sebagai orang Islam seharusnya kita memanfaatkan dan kita merebut peluang untuk bulan Ramadan ini bersempena dengan nuzulul Al-Quran. Jadi untuk itu sedang penonton sekalian, jangan pergi ke mana-mana. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan hikmah daripada nuzul Al-Quran selepas ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ke episod kali ini yang mana kita membincangkan berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Dan sudah pasti Al-Fadhil Ustaz juga telah menjelaskan kepada kita iaitu apa yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran sebentar tadi. Dan untuk kali ini mungkin pada slot ini Ustaz, apabila disebut sebagai bulan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran bersempena juga dengan nuzul Al-Quran ini. Dan mungkin Ustaz boleh panjangkan lagi ataupun boleh huraikan lagi dengan lebih lanjut, iaitu apakah hikmahnya Ustaz daripada peristiwa nuzul Al-Quran ini untuk kita sama-sama mengambil manfaatnya. Dipersilakan Ustaz. Ya, antaranya kita kena merasai rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Apa yang akan berlaku sekiranya tidak ada panduan dalam kehidupan ini, tidak ada penurunan Al-Quran, tidak ada pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang pentingnya Allah Ta'ala serah sepenuhnya kepada manusia. Apabila manusia dibangkit di akhirat kelak, Allah Ta'ala yang tentukan
kesudahan manusia tanpa ada panduan khusus. Tentulah manusia tak mampu sebenarnya. Artinya pengutusan nabi-nabi dan rasul-rasul, turunnya Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad SAW sebagai panduan kehidupan adalah gambaran nikmat dan rahmat yang maha agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita kena rasa kelebihan Al-Quran itu. Antaranya Nabi SAW sebut abshiru, hendaklah, maknanya kita rasa gembira sebenarnya dengan kedatangan Al-Quran ni, sebab fa inna hadzal Quran tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi. Mana seolah asasnya Quran ni mari daripada Allah, turun ke dunia ini melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita kena berpegang dengan Quran, dan kita tahu mana-mana hamba Allah yang berpegang dengan Quran, dia tidak akan sesat. Maknanya itu satu berita gembira. Yang keduanya, Al-Quran ni juga sebenarnya dia boleh beri syafaat kepada kita. Apabila kita berpuasa, puasa juga boleh memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Apabila kita berpegang, kita baca Al-Quran, kita beramal dengan Quran, dia juga beri syafaat kepada kita di akhirat kelak. Apabila sebut syafaat, biasanya semua orang nak pada syafaat. Betul. Sebab syafaat ni dia memberi makna bantuan. Pertolongan. Pertolongan. Dia macam peguam. Kalau kita berdepan dengan permasalahan di mahkamah contohnya, siapa yang boleh bantu kita? Peguam. Sebagaimana kita suka kepada kalimah berkat tadi. Barakah. Jadi barakah ni mari daripada Allah. Barakah ada pada Al-Quran. Barakah ada pada Ramadan. Jadi kalau kita nak berkat, kita kena cari dia di bulan Ramadan. Kena cari keberkatan tu dalam Al-Quran. Begitu juga syafaat. Jadi Quran ni Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia, dia boleh beri syafaat kepada kita. Kita berpuasa dalam keadaan susah apa semua sekali, tapi kita sabar, di akhirat kelak, puasa ni akan jadi peguam kepada kita. Maknanya dengan puasa kata aku menahan dia daripada makan dan minum di siang hari. Dengan dia berpuasa menyebabkan dia jaga tutur kata dia. Dia jaga masalah halal haram. Jadi berilah syafaat. Itu permintaan daripada puasa kita di akhirat kelak. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga jadi syafaat kepada kita. Al-Quran di akhirat kelak jadi peguam kepada kita. Maknanya, wahai Allah, hamba-Mu ni fulan bi fulan, dia bersengkai mata. Dia berjaga malam. Kerana apa? Kerana nak baca aku. Nak baca Al-Quran. Nak fahami, nak hayati. Jadi sebab itulah berilah syafaat. Sebenarnya atas dunia ni kita tidak rasa sangat. Tapi di akhirat kita memang sangat perlu kepada syafaat daripada Allah dengan izin dia, antaranya melalui ibadat yang kita buat. Melalui puasa dan melalui Al-Quran. Sebab itulah apabila sebut Al-Quran, Imam Al-Ghazali, macam mana cara terbaik untuk kita hayati Al-Quran. Jadi untuk kita rasai nikmat Al-Quran ni, kita kena fokus. Lidah kita, akal kita, hati kita ataupun jiwa kita. Lidah melalui sebutan. Jadi terbaik macam mana cara sebut Al-Quran dengan cara betul. Dia menggambarkan kewajipan kita untuk kita belajar macam-macam pun. Sebab itulah dia ada kaitan hikmat peristiwa pertama turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra tu malaikat sebut Iqra. Maknanya baca. Bacalah. Nabi kata, ana bi qari'in. Aku tak boleh baca. Sebab Nabi seorang ummi. Ummi maknanya semudah yang kita faham, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tapi sebenarnya ada hikmah daripada Allah SWT. Dalam keadaan Nabi yang ummi tak tahu membaca menulis, tetapi dengan hikmah Allah, dia boleh baca Al-Quran dengan betul, dia boleh faham, dia boleh hayati, dia boleh sabar. Sebab hikmahnya Allah Ta'ala nak sebut, segala ilmu yang ada pada Nabi tidak berkait dengan makhluk. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itulah peringkat awal, Nabi tak boleh nak baca. Nabi sebut secara jelas, ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Malaikat peluk sehingga dia tak boleh nak menyawa.
kemudian lepas Iqra tak boleh, peluk pula 2-3 kali. Gambarannya Quran ni kita kena belajar, wajib. Kalau susah setara mana pun, Nabi pun terpaksa dipeluk. Maknanya kalau kita habis masa, habis tenaga, kadang-kadang terpaksa kita habis duit, tapi kita kena ingat, maknanya ini adalah surat resmi daripada Allah kepada kita. Malu kita surat resmi kalau contohnya mari daripada istana ke, kita tak boleh nak baca, kita tak tahu isinya. Ini mari daripada Allah SWT. Jadi kita kena rasa keagungan tersebut, antaranya kita kena perbetulkan lidah kita dengan baca Al-Quran. Dan kita kena guna akal kita untuk fahami apa tuntutan Allah SWT. Kemudian kita guna jiwa kita, hati kita untuk hayati. Itu barulah dia satu package yang lengkap. Kita merasai keagungan dan kenikmatan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan di bulan dan di malam yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, sidang penonton sekalian, kita dapat dengar kupasan yang Al-Fadhil Ustaz telah huraikan dengan lebih lanjut. Antara salah satunya iaitu Al-Quran ini boleh memberi syafaat kita kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi untuk itu, perlu untuk kita sama-sama, mungkin saya pesan pada diri saya juga lah, untuk kita sama-sama lah merebut peluang untuk membaca Al-Quran. Jika Nabi pun tak boleh baca pun malaikat peluk dan paksa untuk boleh baca dan sebagainya. Jadi apatah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalaulah kita tak boleh baca sekalipun Al-Quran ini, kita perlu berusaha untuk membaca Al-Quran, kerana seperti yang Ustaz sebut, iaitu ia merupakan surat rasmi daripada Allah SWT. Malu untuk kita kalau kita sendiri tak mengambil peluang ini untuk kita memahami intipati yang terdapat, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Jadi kita berehat sebentar dan insya-Allah kita akan bertemu selepas ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ni'man Abdul Aziz dan kita menghuraikan berkaitan dengan nuzul Al-Quran ini, dan Al-Fadhil Ustaz telah menyatakan ataupun menghuraikan dengan lebih lanjut sebentar tadi berkaitan dengan hikmah nuzul Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan syafaat kepada kita semua dan merupakan panduan dalam kehidupan kita yang perlu untuk kita ambil manfaat yang mana terdapat di dalam Al-Quran ini. Bahkan juga Al-Quran ini kalau kita perhatikan apa yang Ustaz sebut, iaitu diturunkan juga padanya adalah iaitu pada malam Lailatul Qadar, iaitu 1000 malam lebih, satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan, tak maaf, daripada 1000 bulan. Jadi untuk itu kita dapat lihat bahawa ini adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan di dalam bulan Ramadan ini, dengan adanya nuzul Al-Quran, dengan adanya juga malam Lailatul Qadar, dan sudah pasti manusia ataupun orang-orang yang beriman ini sentiasa berkejar-kejar mencari malam Lailatul Qadar ini. Jadi mungkin Ustaz boleh hurai secara lanjut berkaitan dengan kaitan yang kita dapat ambil, iaitu manfaatnya nuzul Al-Quran ini dengan Lailatul Qadar. Dia mungkin kita boleh kaitkan dengan ayat daripada surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadru
Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Yang mana malam Al-Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Antara kekuatannya kerana diturunkan Al-Quran. Itu dia punya petautan. Ya, kita dah sebut tadi tentang kelebihan Al-Quran. Dan dalam ayat awal daripada surah Taha, Allah Ta'ala sebut, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Maknanya kita kena ejah, kita kena ikhtiar supaya sampai satu tahap kita tidak rasa Quran ni sesuatu yang membebankan. Bahkan sebenarnya melalui banyak ayat-ayat suci Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebut Quran ni sebenarnya merupakan penawar, syifa. Artinya dalam kehidupan kita ni memang kita akan berdepan dengan ujian dan berdepan dengan cabaran, kesusahan dalam kehidupan, sehingga kadang-kadang kita tak boleh nak buat keputusan. Jadi setengah orang dia mungkin dia melancung, setengah orang dia memencilkan diri dia daripada persekitaran. Kerana apa? Kerana dia tak mampu nak sesah permasalahan hidup dia. Apa kata salah satu cara adalah kita berdampingan dengan Al-Quran. Sebab kita yakin sepenuh Al-Quran ni dia jadi penawar kepada kehidupan kita. Apabila kita berdepan dengan masalah, sampai satu masa kita muhasabah diri kita, kita ambil wuduk, kita pegang Quran, kita hadap kiblat, kita baca Al-Quran. InsyaAllah kita kena yakin sepenuh ketenangan tu akan datang. As-sakinah, at-tama'ninah, ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan akan datang dengan izin Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita mengambil syafaat daripada Al-Quran. Itu kekuatan sebenarnya Al-Quran. Walaupun asasnya Al-Quran ni adalah sebagai hidayah, hudan. Dia merupakan petunjuk, dia merupakan hidayah khususnya kepada orang yang bertakwa. Artinya untuk kita mendapat manfaat sepenuh daripada Al-Quran, kita kena usaha untuk menempatkan diri kita ni biar termasuk dalam kelompok orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Iman ni kita boleh kukuhkan lagi. Takwa ni bekalan yang kita boleh cari antaranya di bulan Ramadan. Sebab itulah sebagaimana kita kena rasa Quran bukan satu beban, bahkan dia merupakan tazkirah, dia merupakan mau'izah, dia merupakan nasihat, dia merupakan saranan daripada Allah untuk kebaikan kita. Dia bukan sesuatu yang membeban dan menyusahkan kita. Dan kalau kita boleh ambil manfaat daripada Al-Quran, dia akan ada satu unsur dia yang kita panggil al-khauf wal khasyah. Kita akan ada unsur rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dan gerun kepada Allah ini dia boleh jadi pembangkit semangat kepada kita untuk menjauhi kemurkaan Allah. Jadi salah satu cara terbaik adalah kita berdampingan dengan Al-Quran. Sebab itulah kita kena ambil Al-Quran ni sebagai satu package, sebagaimana yang kita sentiasa sebut. Kita kena rasa Al-Quran ni memang wajib untuk kita pelajari. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita baca, dan apabila kita baca, kita kena ikhtiar supaya bukan sekadar mujarrad semata-mata baca sahaja, tapi juga baca untuk kita faham. Dan apabila kita faham, insya-Allah kita boleh hayati, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Terlalu banyak sebenarnya arahan-arahan daripada Allah, larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran terlalu banyak kisah-kisah umat terdahulu yang boleh kita ambil iktibar dan pengajaran daripadanya.
Dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat syurga. Dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat berkaitan dengan azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran sebenarnya terlalu banyak ayat-ayat yang boleh menjadi pendorong, pembangkit semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini dengan kita boleh menerima sebaik mungkin segala takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat kita bersyukur, segala ujian kita bersabar. Jadi kita hidup na'ish ma'a qadarillah. Mana kita hidup mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berikhtiar, kita berusaha, kita sentiasa berdoa dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita ikut laluan ni, akhirnya dengan izin daripada Allah, Allah Taala akan anugerahkan kepada kita ketenangan dalam kehidupan. Sebenarnya antara faktor yang menyebabkan hidup ni rasa susah sebab kita nak lawan takdir. Antara faktor yang menyebabkan hidup ni kita jadi serabut kerana kita nak ikut hawa nafsu. Kalau kita lawan hawa nafsu, kalau kita ikut kehendak Allah, mana kita akan ikut fitrah. Yang baik pun kita boleh urus dengan baik, yang susah pun kita boleh urus dengan cara yang terbaik. Itu yang sebenarnya manfaat yang kita boleh daripada Al-Quran. Masya Allah, Ustaz. Satu huraian yang cukup jelas kepada kita semua dan saya rasa sudah pasti untuk saya dan sidang penduduk sekalian, kita perlu ambil manfaat ini kerana ini merupakan satu hikmah yang terkandung di dalam nuzul Al-Quran ini. Dan tadi ada dihuraikan pertautan di antara nuzul Al-Quran dan juga Lailatul Qadar. Dan insya-Allah untuk Lailatul Qadar ini kita akan bicara pada episod yang akan datang. Terima kasih sidang penduduk sekalian kerana sudi untuk bersama dengan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.